Hai, Assalamualaikum and morning. Apa khabar semua? Okey, saya Fauza binti Muhammadin, MC anda untuk sistem D hari ini. Okey, selamat datang semua dan terima kasih atas kehadiran semua. Sebelum training bermula, Kak Zah ingin minta sedikit kerjasama daripada anda semua. Pertama, sila mutekan mic anda, stay fokus dan jangan lupa salin nota. Sila berpakaian kemas jika ingin buka video. Boleh type soalan di chat room. Speaker anda akan cuba sehabis baik untuk menjawab jika masa mengizinkan. Okey, sebelum Kak Zah lanjutkan training malam ini, Kak Zah ingin memperkenalkan dulu kita punya speaker. Okey, hari ini kita amat berbesar hati sebab dapat menjemput seorang perunding kesihatan yang berpengalaman lebih 12 tahun dalam membantu ramai orang dengan menukar gaya hidup, cara pemakanan dan juga pengalaman suplemen yang betul. Okey, hari ini speaker kita akan share satu tajuk yang cukup fantastik iaitu kesihatan otak. So, apa khabar dengan otak kita hari ini? So, hari ini kita akan dapat tahu macam mana kesihatan otak kita. Okey. Sedikit mengenai kita punya speaker malam ini. Okey, sebelum menceburi diri dalam bidang business forever, beliau adalah seorang engineering kilang antara bangsa. Beliau mengalami masalah kulit dan masalah kesihatan yang hanya boleh dikawal dengan pengambilan ubat-ubatan. Tetapi setelah lama mengamalkan produk Forever, masalah kesihatan beliau bertambah baik dan kini tidak perlu lagi mengambil ubat-ubatan. Wow, hebat kan dengan hanya mengamalkan produk Forever sahaja. So, dah boleh stop ubat-ubatan yang ada bahan kimia. Okey, beliau juga telah membantu ramai orang untuk meningkatkan tahap kesihatan yang melalui pemakanan yang betul. Selain itu, beliau juga salah seorang jutawan di bawah rangkaian BO Group dan juga salah seorang successful people in Malaysia yang diiktiraf oleh British Pedia. Okey, Kak Zah tak nak ambil terlalu lama masa. So, tanpa melengahkan masa, Kak Zah serahkan Sister Day hari ini kepada kita punya speaker iaitu Campbell. Okey, Bel. Kak Zah serahkan kepada Bel. Okey, terima kasih Kak Zah. Wow, kita bagi tepukan dulu untuk MC hebat kita Kak Zah. Wow. You perasan tak? Dia kata kali ini ialah kali pertama jadi MC tau. Tapi memang sangat steady, betul tak? Siapa setuju tulis 888. So steady kan? So next round kita nak ajak Kak Zah untuk jadi speaker pula. Okay, so selamat pagi semua. Okay, saya Bel ataupun boleh panggil Campbell pun boleh. Ataupun kadang-kadang kawan kita panggil saya Locing pun boleh. Okay, I nak tanya dulu siapa pertama kali jumpa Bel? Tulis saya. Halo Michelle, halo semua. Wah, ramai semakin ramai. So, kita masih ada masa untuk jemput lagi, ajak kawan-kawan kita. Okay? I nak tanya lagi, siapa hari ini kan memang tertarik dengan tajuk kesihatan otak? Bagi saya 2. Ataupun you ada kawan-kawan ataupun family yang ada masalah kesihatan otak. Macam penyakit Alzheimer, penyakit nyanyo, ada tak? Bagi saya 3. Itu sebab anda masuk malam ini kan, untuk nak tahu macam mana kita nak jaga kesihatan otak. Betul tak? Wah, ramai juga nombor 3 kan, ramai juga kawan-kawan family yang ada penyakit Alzheimer. Okay, so Bel harap hari ini, okay, Bel boleh share sedikit sebanyak pengalaman dan juga ilmu yang Bel belajar selama ini. Okay, so sebenarnya saya sudah amalkan produk kan. You tahu tak berapa lama saya amalkan produk? Daripada saya belum kahwin sampai saya sudah kahwin. Saya amalkan produk sudah hampir 20 tahun. Sudah pecah rahsia I punya usia tak.
So ramai orang tanya, you sudah berapa umur? You sudah berapa lama amalkan produk? Sudah hampir 20 tahun. Baru saya kira-kira dengan jari saya, dengan tangan kaki punya jari. Wah, 20 years I sudah amalkan produk. Daripada Belle dulu ada masalah kulit. Macam tadi MC ceritakan, you tengok muka saya kan, memang sangat wow. Siapa rasa memang muak tengok muka saya ni? You tengok masa saya remaja kan, memang jerawat satu muka. Satu muka jerawat jenis yang bernanah, yang orang kata jerawat batu. Sampai belakang badan saya jerawat batu, sampai depan saya dada sini semua jerawat batu, besar-besar bernanah punya. Memang sangat teruk. So masa tu memang pergi cari banyak cari banyak cara untuk nak selesaikan masalah. Sampai mak ayah angkat saya pergi jumpa doktor kulit, pakar makan antibiotik semua tu. So sekarang I dah usia hampir you teka I umur berapa? I dah hampir 40 dah. Tahun ni sudah hampir dah 40 dah. Okay, so you tengok I punya muka bukan jerawat saja. Sebenarnya I juga merupakan salah seorang pesakit eczema. Siapa ada sini yang ada masalah penyakit eczema? So you tengok muka saya, nampak tak? Eczema satu muka. So I punya eczema muka, badan memang eczema. So daripada saya usia 20 lebih masa saya kerja. So bila saya kerja, stres, lepas tu hormon tak stabil, kan? So itu eczema dia datang. So sehingga saya perlu makan ubat antibiotik dan juga sehingga saya perlu makan steroid. Memang saya teruk satu badan punya. Macam itu bersisik macam ular. Orang kata tukar kulit kan. So you tengok saya kan sekarang kan memang I sangat bersyukurlah saya boleh jumpa dengan Forever dan saya boleh kawal I punya masalah eczema ini sehingga saya tak perlu makan sebiji ubat pun sehingga sekarang. So itu yang saya rasa sangat bersyukur dan memang saya sangat happy, excited selalu bila saya nak sharing produk Forever dengan kawan-kawan. Sebab saya ialah pesakit yang memang perlu amalkan ubat untuk kontrol sampai saya jaga pemakanan dan juga amalkan suplemen Forever kan. Kita boleh free daripada ini penyakit yang sebenarnya perlukan ubat-ubatan. So siapa di sini malam ini kan pun ada satu niat yang you rasa mungkin betul ke, biar betul kawan you ajak you masuk dengar, you rasa betul ke, biar betul, ada rasa tak macam ini? Siapa macam saya dulu, you tulis saya. So malam ini Belle harapkan apa yang Belle kongsikan, saya bukan doktor, saya bukan pakar kesihatan, saya bukan nutritionist, tetapi Belle sendiri ialah pesakit. So saya sendiri yang pergi cari ilmu, pergi belajar macam mana nak jaga pemakanan semua tu kan, dan juga pengalaman selama hampir 18 tahun dalam bidang ini. So Belle harap apa yang Belle share malam ini boleh membantu anda dan juga keluarga anda supaya semakin sihat. Kita tahu hala tuju kita macam mana kita nak jaga kesihatan dengan duit yang minimum tetapi kita boleh sihat dan cantik. Siapa nak? Okay, next kita tengok so malam ni kita terus masuk ke tajuk sebab tajuk kita memang sangat interesting punya. Okay, kita akan bincang pasal 8 punca penyakit. Penyakit apa? Alzheimer. I selalu susah nak sebut penyakit Alzheimer. Okay, so dan juga kita nak belajar macam mana 4 langkah untuk mencegah penyakit ini. Okay, so kita terus masuk. Okay, bila kita sebut pasal penyakit Alzheimer, okay, kita kena tahu kan, apa simptom dia. Supaya kita tahu awal-awal bila kita dah boleh sense ada simptom ini. Contohnya kalau anda masih duduk dengan mak ayah, dengan you punya atuk nenek kan. Kalau you boleh sense ini simptom awal, sebenarnya kita boleh mencegah penyakit ini jadi semakin teruk. Okay, so apa simptom? Okay, hari ini kita bincang. Okay, pertama adalah apa tahu? Okay, pertama adalah dia jadi suka nak mengingati perkara yang baru sahaja dilakukan. Dia memang jadi pelupa. Contohnya, macam I tuliskan, mana spek mata? So spek mata sebenarnya sudah atas kepala dia letak. Baru saat lepas
Tetapi dia sudah mula cari, mana spek mata mana kunci kereta, padahal kunci kereta sedang pegang kat tangan. Siapa pernah ada keadaan macam ini, situasi ini? Ada tak? Ataupun you punya suami, kenapa macam ni tiba-tiba lepas tu mungkin dia tanya you, sudah makan belum sudah makan lunch belum? Padahal baru saja 5 minit selesai makan. So dia tanya, sudah makan belum? So memang sangat takut tahu bila kita punya family ada keadaan macam ini. Ini first. Yang kedua, dia jadi apa? Tidak mampu mengingati perkara rutin harian. Macam tadi kita cakap lah. Contohnya kan, kadang-kadang kita buat benda yang kita biasa buat. Contohnya kita berus gigi. Kan berus gigi kita memang berus setiap pagi, malam, betul tak? Daripada usia kita muda, baby lagi, kita belajar berus gigi. Tetapi dia boleh jadi tak ingat macam mana nak berus gigi. Benda yang kita guna subconscious mind untuk buat, tiba-tiba dia lupa macam mana nak buat. Lepas tu mungkin dia akan jadi, kunci kereta dia letak kat peti sejuk. Lepas tu dia cari-cari mana kunci kereta. Dia susah nak ingat rutin harian dia. Okay? Lepas tu dia mungkin ada perubahan emosi. You mungkin akan nampak kan, orang tu tiba-tiba dia punya personality kan, tiba-tiba jadi orang lain. Macam dulu, contohnya dia jenis orang yang sangat calm punya, sangat dia jenis susah nak marah punya. Tetapi kadang-kadang tiba-tiba dia jadi macam emosi dia tiba-tiba cepat marah, cepat naik marah. Macam itu, perubahan emosi. Tiba-tiba rasa nak menangis, tiba-tiba rasa macam sedih. Okay, dia jadi moody. Okay, ini simptom dia. Lepas tu yang keempat, dia jadi sukar untuk bercakap dan mengenal perkataan. So bila kita buat kita chit-chat you akan dengar, kenapa dia cakap macam ada something wrong, macam tak macam biasa. So then that's why ini merupakan simptom-simptom yang memang kita kena take care tau bila kita punya rumah ada orang tua. Okay, that's why kita kena take care. So that's why bila ada simptom-simptom macam ini, bila kita punya family ada kan, so apa benda yang kita kena buat? Okay, first thing adalah jangan kanchiong. You tahu kanchiong? Takut. Weh, gelisah. Macam mana mak ada penyakit Alzheimer ni. Takut sangat. Nak macam mana Jangan kanchiong dulu. Okay. First thing, you kena calm down. Okay. Kita kena calm down. Lepas tu, secepat mungkin, hantar you punya family pergi jumpa dengan pakar. Okay. Pergi jumpa pakar untuk diagnose. Betul-betul ke sama ada you punya family betul-betul ada penyakit ini. Ataupun penyakit yang lain. Okay, mungkin dia bukan simptomnya lebih kurang sama saja. So jangan menakutkan sendiri dan juga keluarga. Okay, yang penting adalah calm down, cepat pergi jumpa doktor bakar supaya bila sudah diagnose kan betul-betul ada Alzheimer, mungkin ada ubat-ubat ataupun yang boleh membantu untuk mengurangkan simptom dan mengurangkan dia menjadi semakin teruk. Okay, so you nampak tak? Kita punya otak kalau kita orang yang sihat kan, otak kita dia macam ini tau. Pernah tengok tak otak? Otak sebenarnya mungkin kita tak pernah tengok kan. Tetapi kalau you pergi Google search ataupun kalau you pernah pergi ke museum, okay, you kalau pernah pergi museum kan, you pergi tengok itu otak dalam itu kaca tu kan. So itu otak kan, bentuk dia macam mana? Bentuk dia macam itu taufu hua. You pernah makan tak taufu hua? Kalau Chinese memang biasa kita makan tau hua. Tau hua, tapi sekarang I tengok Malay pun semakin ramai yang makan tau hua kan. Yang itu warna putih, lembut-lembut macam taufu punya. Manis-manis punya. Kan? Sedap kan? Sedap. Betul sedap. Itu kita macam kita punya bentuk, kita punya otak. Bentuk macam itulah. Dia punya warna dia macam ada sikit kuning-kuning, putih-putih. Lepas tu lembut, macam berminyak-minyak macam tu punya. Itu adalah otak orang yang sihat. Tetapi kalau you tengok otak orang yang Alzheimer kan, dia punya bentuk kan, dia mengecut. Dia jadi kecil. Otak kita jadi merosot, mengecil dan dia akan keluar tompok-tompok warna hitam. Okay, itu adalah otak orang ada penyakit Alzheimer. Nampak tak? So that's why ini adalah simptom dia. Okay, so kita kena tahu So ramai orang rasakan penyakit Alzheimer ni macam
tidak memudaratkan. Kita hanya fikir, oh mungkin dia jadi macam pelupa, tak tahu jalan nak balik rumah jadi tua macam tu kan. Tetapi you tengok kan pada tahun 2015 kan, sebenarnya satu dunia ini ramai orang tahu 1.5 million punya orang mati sebab apa? Sebab Alzheimer. Nampak tak? That's why dia menjadi top 7 yang paling tinggi orang mati punya itu penyakit, disease yang paling tinggi. Top 7 dalam ranking nombor 7. So kita jangan tengok dia macam penyakit biasa-biasa. Sebenarnya dia memudaratkan juga. Okay? So that's why hari ini kita kena tahu macam mana kita nak jaga otak kita. Sebab kita everyday tau, kita guna otak kita. Betul tak? Kita kena jaga dia. Okay, sebelum kita jaga, kita kena tahu otak kita macam mana berfungsi. Okay, kita kena kenal dia dulu. So, kita punya otak sebenarnya sangat berat tau. Sangat berat. Dia hampir 1 hingga 2 kg. Lebih kurang dalam 2 botol aloe vera gel. 1 botol 1 kg kan. Dia hampir 1 to 2 kg around that. Okay, memang berat juga. Lepas tu kan, otak kita, dia setiap hari dia menggunakan kan banyak tenaga. Okay, apa yang kita makan setiap hari, makanan yang kita makan kan, hampir 10 to 20% dia bekalkan kepada otak kita untuk buat kerja. Dia menggunakan tenaga hampir 20% daripada apa yang badan kita hasilkan, tenaga. So memang sangat tinggi tau, beban juga dia guna banyak tenaga untuk buat kerja. That's why kita punya otak dia macam kita punya komputer kan. Komputer kan ada satu CPU. Otak kita macam CPU. So CPU ini kan dia everyday dia perlu tafsir, dia perlu berfikir, dia perlu menghasilkan banyak signal-signal, okay, untuk kita punya badan untuk buat apa? Untuk bernafas lah, bercakap lah, makan lah, mandi lah, everything adalah otak kita yang handle. Dia keluarkan banyak signal. That's why dia memerlukan banyak sangat tenaga. Nampak tak? So that's why hari ini kalau you tak makan, okay, kalau you tak makan kan, you ada perasan tak? Contohnya kan, kadang-kadang awal pagi, kalau you tak makan sarapan pagi, you tak ada tenaga, badan kita perut kosong, tak ada tenaga. You perasan tak, bila pagi-pagi kan, you tak makan sarapan, lepas tu you nak pergi kerja, okay? You punya otak kan sangat slow punya, macam tak boleh nak tafsir. Ada tak perasan? Sebab dia tak ada tenaga. That's why sangat penting kenapa kita selalu jaga kan, mesti makan sarapan pagi. Bukan saja untuk perut you, tetapi untuk kita punya otak. Ya, kita akan jadi sangat blur. Nampak tak? Jadi bengong. Jadi itu. Okay? So, kena ada tenaga bekalkan untuk dia. Okay, lepas tu kita punya otak kan, dia ada satu protection. Okay, protection ini panggil blood-brain barrier. Okay, singkatan dia panggil BBB. Okay, so BBB ini kan macam kita punya bodyguard ataupun security guard. Okay, security guard ini kan dia akan protect, melindungi kita punya otak dan dia hanya membenarkan benda molekul yang sangat kecil untuk keluar masuk saja. Seperti oksigen, karbon dioksida dan juga gula. Nampak tak? So, gula adalah tenaga untuk otak kita. Adalah makanan untuk kita punya otak. So, that's why kita punya otak dia hanya membenarkan perkara ini yang simple, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Hebat tak? Ciptaan Tuhan, dia bagi kita ada satu protection untuk otak kita sekali. Okay? Lepas tu kan, satu lagi berita yang bagus adalah kajian, baru saja, kajian a few years ago, kajian mendapati tahu kan ada satu benda dia panggil apa tahu, otak kita dia menggunakan tenaga, betul tak? Dia menggunakan gula, lepas tu dia guna untuk kita punya keluarkan signal-signal kan. So otak kita akan menghasilkan toksik, akan menghasilkan sisa-sisa selepas dia menggunakan gula ini. That's why otak kita sebenarnya dia ada satu sistem penyingkiran sisa dalam otak kita. Hebat tak? Ciptaan Tuhan sangat hebat tau. Okay, that's why otak kita boleh singkirkan sisa jika kita otak berfungsi dengan baik. Okay, tetapi kalau anda tidak menjaga kesihatan otak, apa berlaku? Lama kelamaan sisa-sisa ini tidak dapat disingkirkan semua
keluar daripada otak, sisa ini kumpul dalam otak kita, kita punya otak akan mula buat apa? Dia akan mula merosot. Dia akan mula mengecut. Dia akan mula keluar tompok-tompok hitam. Macam kat kita punya muka, kita ada jeragat kat muka kan? So, otak kita pun akan keluar tompok-tompok hitam macam jeragat. So, masa inilah apa akan berlaku? Penyakit Alzheimer akan berlaku. Nampak tak? So, that's why ya, kita kena jaga tau. Supaya sistem penyingkiran ini dijalankan dengan baik. Okay, so macam mana kita nak jaga? Okay, kita kena lihat 8 punca yang menyebabkan otak kita tak boleh singkirkan sisa. So, that's why you kena sediakan buku nota, salin 8 benda ini supaya you jangan pergi sentuh ini 8 perkara. Kita jaga-jaga. Okay, dah ready belum? Okay, dah ready ya? Okay, kita lihat terus. Okay, pertama adalah kita punya tidur. Kualiti tidur kita. Okay, I nak tanya you guys kan, you type dalam chat room berapa jam setiap hari you tidur? Jangan tipu cepat type dalam chat room. Berapa jam? Okay, saya memang tidur daripada pukul 12, saya tidur tepat masa setiap hari 12 dah tidur. Sampailah pukul 8 saya bangun. Okay, so saya memang tidur 8 jam. Okay, ada yang 5 jam, 6 jam, kurang dari 7 jam, 5 jam saja. Okay, so you nampak tak? Ramai yang biasanya 3 jam pun ada. Ayoyo, apa macam? Buat apa tu? 3 jam saja tidur, main apa? Okay, so you tengok kan? Ramai yang memang sangat sikit tidur sikit. So, apa berlaku? So, bila kita tidur tak cukup, okay, bila kita tidur tak cukup, kita punya otak kan, dia tak boleh keluarkan sisa. Sebab bila kita tak tidur, otak kita masih lagi kerja tau. Dia masih lagi menggunakan tenaga, keluarkan signal-signal, you main game, kerja, semua tu dia guna tenaga. So, dia tak ada masa untuk singkirkan sisa-sisa. So, apa berlaku? You punya otak akan tak cukup oksigen dan tak boleh nak singkirkan sisa. So that's why you punya sisa bila dia kumpul-kumpul sisa tu, okay, apa berlaku? Itu tompok hitam ataupun kita panggil atrofi otak ataupun senang kita panggil plaque ataupun kita panggil tompok hitam lah. So that's why ini akan berlaku. Okay, otak you start mengecut. Nampak tak? So kadang-kadang kita kena lihat berapa jam. Yang kedua adalah you tidur kan. Masa you tidur, you tidur ada deep sleep tak? Maknanya you tidur ada betul-betul tidur yang kualiti ke tak? Nyenyak tak? Lena tak? Macam mana cakap tidur lena ataupun kualiti punya sleep? Okay? So bila you bangun pagi, loceng sudah bunyi. You pergi tekan. So you pergi tekan lepas tu you bangun kan, you rasa you sangat fresh punya. Siapa rasa sangat fresh punya? Siapa ataupun ada orang bila bangun loceng bunyi, you rasa sangat, masih lagi mengantuk punya. Kalau you mengantuk, you tulis 1. Kalau you bangun pagi, you rasa sangat fresh punya, you tulis 2. Kadang-kadang tak lenyap. Tidur ayam-ayam. Wah, first time I dengar tidur ayam-ayam. Biasa kan mandi kebau saja kan. Susah. Anak kecil susah nak tidur. Betul, setuju. So memang sangat kesian juga kan untuk mama yang perlu jaga baby kecil ataupun yang perlu menyusu lagi. Every 3 hours you kena bangun menyusu, betul tak? So bukan senang. So that's why you punya anak kena sayang you lebih. Bagi tahu mereka. So that's why kena jaga. So that's why kita perlu tidur yang lena, yang deep sleep. Sebab kalau tidur lena, baru kita punya otak boleh singkirkan sisa keluar daripada otak kita. Okay, boleh elakkan penyakit Alzheimer. Okay, so ini first. Okay, boleh tidur yang cukup at least 7 hingga 8 jam dan juga deep sleep. Betul-betul nyenyak. Betul-betul lena punya. Okay, so ini first. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah keadaan apabila kita punya otak kekurangan oksigen. Okay, apa keadaan bila kita punya otak kurang oksigen? Okay, first, yang pertama adalah bila kita kurang senaman. Sekarang punya zaman kan, ramai orang malas nak senaman ataupun selalu sebut tak ada masa, mana ada masa kerja, lepas tu balik rumah nak makan dah, lepas tu nak jaga anak, nak tuition anak, nak hantar sini sana, tak ada masa, betul tak? Lepas tu kan
banyak alasan kata apa, sangat penat, tak nak bersenam. So bila kita tak bersenam kan, apa berlaku? Sebab bila kita bersenam, kita punya darah berjalan, betul tak? Siapa di sini satu minggu ada bersenam at least 3 hingga 4 kali? Tulis saya. Siapa kat sini sudah memang lama sangat tak senam punya? Tulis malas. So bila kita bersenam kan, darah kita berjalan. Betul tak? Darah kita berjalan dan kita punya oksigen boleh bekal kepada otak kita dengan lebih bagus dan metabolisme kita akan jadi semakin bagus. Nampak tak? So that's why keadaan bila kita punya otak penuh dengan oksigen, dia memang membantu sangat untuk kesihatan otak kita. Nampak ramai orang yang jujur malas, kurang senaman. So memang kena bersenam. Bukan saja untuk keep fit, tetapi untuk kesihatan otak kita juga tau. Okay? Jangan macam orang ini yang lepas makan duduk je. Sebenarnya kita kena bagi sendiri masa at least 30 minit sehari. Kalau you tak boleh setiap hari, at least 1 minggu 3 kali. Okay, kena buat juga. Okay, kena. Okay, lepas tu next, apa keadaan bila otak kita kurang oksigen? Adalah merokok. Siapa kat sini merokok punya? Tak perlu cakap lah, bila merokok memang otak kita memang tak cukup oksigen punya. Okay, so otak kita akan jadi kurang oksigen. So that's why orang yang merokok, you akan perasan lama-lama kan, dia kadang-kadang akan slow motion, akan nyanyuk sikit. Bila tanya dia benda kan, dia jadi nyanyuk. Lambat sangat nak menjawab. Ada tak simptom macam tu? Okay, so bila merokok memang macam tu. Okay, esok terus bersenam. Okay, bagus. Okay, lagi apa keadaan? Okay, yang ini, peredaran udara. Okay, you kena check masa you kerja ataupun kita tidur. You kena check you punya pejabat ataupun you punya bilik tidur ataupun you punya rumah kan. Kadang-kadang I tengok kan ramai orang kan bila duduk dalam rumah suka tutup pintu. Tutup itu tingkap, semua tutup. Macam itu rumah jadi macam satu kotak. So itu peredaran udara jadi memang sangat teruk. Itu lepas tu tak ada pasang itu ventilation system, itu kipas. Nampak tak? So that's why ini merupakan salah satu punca tau. Bila kita punya bilik tak ada udara yang bergerak, lama-lama kita punya otak memang akan jadi kekurangan oksigen. Ini salah satu simptom. So bila saya nampak kan kawan-kawan punya rumah kan tak buka tingkap pintu kan, saya selalu tegur. You tidur tak buka pintu ke? Kadang-kadang kita kena buka itu ventilation system ataupun you buka aircon. Aircon pun merupakan satu ventilation system yang sangat bagus untuk keluarkan oksigen luar dalam. Macam itu dia macam itu pusing. So baru okay punya, you nampak tak? So that's why hari ini malam tidur you kena jaga, okay? So I tahu kalau buka pintu nanti ada haiwan, betul. Tapi kita kena jaga, ini sangat penting, okay? Kena jaga. So that's why kalau kawan-kawan tadi yang nampak ramai yang ada family ada penyakit Alzheimer punya kan, you checking sama ada tak selalu tidur dalam keadaan tak ada udara ataupun duduk dalam rumah kan tapi tak pasang kipas, tutup pintu semua. So memang tak bagus tau, kena tukar, kena pasang ventilation system, okay? So apa lagi keadaan yang menyebabkan kekurangan oksigen di otak? Okay, yang kelima adalah keadaan masa jerebu. Okay, so bila jerebu berlaku kan memang oksigen level dalam itu udara memang akan low. Tapi nasib baiklah Malaysia memang jarang sangatlah berlaku jerebu yang teruk macam kat Indonesia, betul tak? So that's why kita memang nasib baik. Okay, so ini pun salah satu sebab juga. Okay, yang kelima. Okay, yang keenam pula apa? Yang keenam adalah biasa orang cakap adalah genetik. Apa orang cakap? Keturunan. Contohnya mak ayah ataupun nenek atau dia memang ada penyakit Alzheimer punya. So bila family ada, kita pun akan jadi ada. Okay, tetapi kan sampai hari ini tak ada satu kajian daripada perubatan kan mengatakan 100% katakan kalau you punya family ada penyakit Alzheimer kan, you pun akan pasti confirm akan dapat. Dia tak ada satu kajian lagi confirm ini kenyataan tau. Tetapi I nak bagi tahu adalah memang genetik
dia memang sangat berkaitan. Maknanya dia ada dia akan kemungkinan besar juga, okay, boleh menyebabkan kalau kita punya family ada, kita pun kemungkinan besar akan ada juga. Okay, so ini benda memang kita kena take note lah. So kalau you memang ada keturunan yang ada penyakit Alzheimer, kita lagi perlu menjaga sebelum kita kena. Kita jangan kata, oh memang nenek I ada, saya confirm ada. Jangan macam ini. Kita kena ada harapan. Asalkan kita istiqomah, kita jaga, kita ikhtiar dulu. Okay, sebelum kena, kita pasti boleh elak punya. Okay, kena ada harapan. Okay, kena positif. Okay, so sampai sini okay tak? Kalau okay, boleh type okay dalam chat room. Saya harap saya tak cakap laju sangatlah ya. Okay. Okay ya, okay. So yang ketujuh ini adalah apa? Type 3 diabetic. Kencing manis type 3. Okay, biasa kita dengar adalah type 1 dan type 2, betul tak? Kenapa pula ada type 3? Baru saja ke? Bukan. Ini benda memang dah lama. Okay, apa itu type 3 diabetic? Okay, ini berkaitan dengan kita punya sel otak, okay, resisten terhadap insulin. Okay, senang nak cerita adalah kan, tadi Bel dah ceritakan, kita punya otak dia memerlukan tenaga yang banyak, betul tak? So tenaga ini daripada mana? Daripada gula yang kita makan. Okay, kita punya otak memerlukan tenaga daripada gula. Okay, kita makan nasi, makan gula, makan manis, makan macam-macam lah. Semua benda ini dia akan digest jadi gula, betul tak? So gula ini adalah tenaga untuk otak kita. Okay, so bila kita makan gula, otak kita guna. Kita makan, dia guna. Kita makan, dia guna. Kita makan, dia guna. Kita makan, dia guna. You nampak tak? Dia akan guna apa yang you makan. Okay, bila dia guna kan? But sampai lama, jangka masa yang sangat lama. Okay, so lama kelamaan kan, otak kita dia akan jadi apa? Dia akan jadi tak sensitif dengan insulin dah. Okay, so maknanya kita punya otak, you makan berapa banyak dia pun akan guna sehingga dia jadi tak sensitif. Okay, apa berlaku? Bila dia tak sensitif dengan kita punya gula, dia akan jadi apa? Dia akan tak boleh nak guna ini gula yang you makan. Otak kita sudah tak boleh nak guna itu gula. Okay, pada masa ini apa berlaku? Kita punya otak dia tak ada tenaga. Betul tak? So bila dia tak ada tenaga, dia punya jadi akan jadi kekurangan oksigen otak kita. So bila kita punya otak tak ada oksigen kan, lama-lama berlaku apa? Otak kita akan mula merosot, mengecut dan keluarkan tompok hitam. So that's why lama kelamaan kita akan ada penyakit Alzheimer. Nampak tak? So that's why kita ada type 3 diabetic. That's why kita kata apa tahu? Gula memang bagus, dia ada tenaga. Dia membekalkan tenaga. Okay, tetapi bila kita makan terlalu banyak gula tanpa kontrol, kan, tanpa kita kontrol pemakanan gula kita ambil setiap hari, so that's why lama kelamaan dia akan jadi type 3 diabetic. So nampak tak? That's why gula dia ada kebaikan tetapi dia ada keburukan juga. Itu sebab hari ini kan, apa yang Bel nak sampaikan hari ini adalah kita kena jaga kuantiti. Okay, macam mana kita nak jaga kuantiti pemakanan gula? Mesti ramai orang suka manis-manis, betul tak? Kan, suka manis-manis kan? Manis make you happy, betul tak? So that's why kita kena jaga. So kita punya sehari hanya boleh amal makan 25 hingga 30 gram sehari saja gula. Okay, lebih kurang 1 teaspoon dia 4 gram. So maknanya kalau kita nak masak ke, kita nak pancur teh ke, kopi ke, you kena kontrol dalam 6 teaspoon untuk orang yang tak ada diabetik. Okay, dengar baik-baik untuk orang yang tak ada masalah diabetik. So kita kontrol dalam 6 teaspoon. Okay, 6 teaspoon ini ialah apa yang kita nampak tau. Gula yang kita nampak. Okay, gula yang kita tak nampak seperti kita minum air kotak. Siapa suka minum air kotak? Orange juice lah, apa juice lah, juice lah, air kotak, air tin. So itu semua dalam pun ada gula. Dan you kena jaga-jaga bila you minum air kotak, you kena baca dia punya kandungan. Satu air kotak, kalau you habiskan satu kotak, berapa gram?
Betul, 3 in 1 punya coffee, Milo, everything yang 3 in 1. Betul, banyak air manis-manis di dunia. Okay, so itu you kena baca, you kena tambah dalam you punya ini quantity juga. You jangan lupa tau. Okay, second thing, bila cakap ini benda kan, ramai orang cakap, oh nasib baik aku tak minum air kotak, nasib baik aku tak minum air jus, macam tu. I say, jangan happy sangat. Ada tak minum coffee? Okay, yang apa kedai kat luar yang sangat mahal punya kopi pintang. Ada tak kopi biji itu apa yang mahal-mahal punya yang kita beli satu boba tea. Ada tak? Suka minum tak? Itu Star apa Bucks punya coffee. So itu dalam kan kadang-kadang kalau you minta itu gula. Contohnya you minta air latte. Air latte kan dia tak pahit, betul tak? Sangat pahit. So ada orang dia suka tambah gula. So gula apa? Corn syrup. Yang dia kasih you picit-picit itu kat depan kaunter tu kan. You nak tambah corn syrup sendiri. So I bagi tahu you corn syrup merupakan gula yang paling teruk di dunia. Dia memang sangat-sangat teruk punya gula. Sebab apa? Corn syrup, bila you minum kan, you punya gula dalam darah dia akan shoot terus meningkat punya. Okay, itu memang sangat teruk. So memang kita kena elakkan minum air corn syrup. Okay, macam kita minum boba tea, semua tu memang ada letak corn syrup. Okay, so itu benda lah kita kena elakkan. So kalau kita punya rumah, you nak buat air jus, air buah. Okay, saya galakkan you buat air buah, you kena minum bersama dengan serat. Kalau you buang itu serat, sekarang kan banyak mesin-mesin canggih, betul tak? Kalau you buat air oreng, air tempikai, semua itu serat sudah asingkan, sudah buang, betul tak? I bagi tahu you, itu sama juga, lebih kurang sama macam corn syrup. You punya gula dalam darah akan shoot sangat tinggi. So you kena buat air buah, minum bersama serat. Dan itu tidak memudaratkan, itu sihat. Okay, so sampai sini boleh faham? Lagi senang you ambil madu pun boleh. Okay, so ini adalah kita kena jaga. Okay, gula memang badan kita perlu. You jangan kata hari ini, oh saya tak nak makan gula lah. Tak boleh. Kita badan memang perlukan gula. Tetapi kita jaga apa? Kuantiti. Sama je, gula kelapa ke gula apa benda je. Asalkan dia manis, itu adalah gula. Okay, so kita jaga kuantiti. Alright, okay, kita jaga kuantiti ya. Kita belajar pasal kuantiti hari ini. Okay, next. Punca yang ke-8 yang boleh menyebabkan penyakit Alzheimer adalah apa? Bakteria ataupun virus punya infection. Okay, so mikroorganisasi. Organisme. Okay, so macam tadi Bel cakap kan, otak kita bijak, dia ada BBB. Blood-brain barrier, kita ada protection. Dia memang boleh elak daripada masuk itu banyak-banyak itu boleh elakkan molekul yang besar masuk. Dia hanya bagi apa? Oksigen, karbon dioksida dan juga gula masuk, betul tak? Tetapi research baru-baru ini punya research mengatakan apa tahu? Okay, salah satu punca penyakit Alzheimer kemungkinan besar adalah daripada ini gum disease, penyakit gusi. Seperti apa ini? Periodontitis. Periodontal penyakit ini. So ini bila kita punya penyakit gusi kan, ada bakteria dan virus di gusi kita, okay? So mereka akan menghasilkan sisa toksik. Dan ini sisa toksik kan, dia akan memudaratkan kita punya otak. Kemungkinan besar dia akan masuk dalam otak kita. So that's why ini adalah research yang kebelakangan ini yang mengatakan tahu. So that's why kita kena jaga apa tahu? Kena jaga kesihatan gigi. So kena jaga, kena berus gigi, kena gosok gigi setiap hari dan kena pergi cuci gigi kita. Supaya boleh elak daripada ini. Okay? Penyakit gum disease. So that's why forever kita ada apa? Kita ada ubat gigi aloe vera gel dan juga propolis. Okay, yang sangat membantu untuk membasmikan virus dan bakteria, kuman-kuman dalam kita punya mulut. Okay, nampak tak? Siapa memang guna ini, ubat gigi. Saya memang sangat suka ini. Dia boleh mengelakkan penyakit gusi, radang. Okay, so kalau sakit gigi boleh letak, kalau sakit tekak boleh letak. Okay, so ini memang membantu sangat untuk bersihkan kita punya
gusi-gusi dan juga gigi kita. So setiap pagi ya, malam kita gosok gigi guna ini sebab dia dalam ada propolis cream. Ada propolis kat dalam untuk basmi kuman ya. Okay. So that's why you nampak tak? So that's why ini adalah 8 punca kemungkinan besar boleh menyebabkan penyakit Alzheimer. Nampak? So siapa dah? Oh, rupa-rupanya 8 benda ni kalau kita jaga kan, kita boleh elakkan. Siapa rasa, macam ada dapat sesuatu baru hari ini, tulis saya. Untuk kawan-kawan yang tadi kata ada family yang ada penyakit Alzheimer kan, ada tak? You dapat kesan tak? You dapat kesan tak? You punya family, kebiasaan dia kena mana satu punca yang mana satu. So you boleh check. Okay, boleh check. Okay. So next, bila kita dah tengok ini kan, I nak ucapkan tahniah sebab apa? Suka punca nombor 7. Okey, bagus. Kena jaga gula. So, sampai hari ini ya, you tengok sekarang dah tahun 2022. Zaman begitu moden. Kan? Saintis dah begitu canggih. Betul tak? Teknologi begitu tinggi. Tetapi ya, masih tak ada satu ubat yang boleh 100% mencegah dan juga merawat penyakit Alzheimer. Wah, takut tak bila dengar macam ini? Takut, betul tak? So, that's why apa kita boleh buat? Kita tak ada satu lagi ubat. Maknanya kita kena usaha sendiri ya untuk elakkan ini 8 benda. Okey, untuk elakkan 8 benda yang tadi Bel sebut tadi. Dan kalau boleh kan, kita kan kena jaga ini 4 langkah yang Bel akan share nanti supaya you boleh sehat. Kalau you sehat, you boleh sehat lagi 10 tahun, 20 tahun kan. Kita tak tahu. Mungkin 10 years, 20 years later kan. Okay, kalau you masih lagi sehat, ada saintis dia boleh reka, boleh keluar satu ubat yang boleh mengelakkan ataupun merawat Alzheimer. Betul tak? So that's why you kena make sure you masih lagi sehat. Okay. So ada 4 langkah. Cepat salin nota tau. 4 langkah macam mana kita nak jaga kita punya otak kita. Okay, first adalah bersenam. Tadi Bel dah sebutkan. So, ini salah satu punca. Okay, thank you Madiana. So, senaman memang sangat penting supaya you punya peredaran darah bagus dan you punya oksigen nak sampai ke otak pun cukup. Okay, so bila you bersenam, kena jaga. Jangan duduk dalam bilik yang tak ada tingkap. You kena ada tingkap ataupun paling best adalah keluar. Pergi keluar, pergi ke padang, pergi ke jalan raya kan. Tempat luar kan. Ada banyak oksigen yang bagus, udara yang lebih bagus. Okay, yang kedua, bila kita bersenam, jangan paksa diri. Okay, sebab tadi I nampak ramai sangat yang tulis malas punya, betul tak? So, kadang-kadang kita sudah setahun, 2 tahun kita tak bersenam langsung. Tiba-tiba you cakap, I esok I nak pergi senam aerobik. Ataupun I nak main tapada. Ataupun you tengok kawan you main gym, sangat hebat you nak pergi gym. Sehingga you paksa sendiri. Okay, sampai you semput, sampai you pengsan. Jangan. So, bila kita baru saja mula nak bersenam, kita kena tengok kemampuan kita. Mula dengan senaman ringan dulu. Pergi jogging, slow jog. Okay, macam tu. Jangan paksa diri. So, slowly kita bertambah. Okay, macam itu. Yang kedua adalah apa? Kita kena jaga gaya hidup kita. Contohnya macam tadi kita cakap kan, kita kena tidur cukup 7 hingga 8 jam. So sekarang you sudah ada alasan kata apa? Bel cakap boleh tidur 8 jam. Kita kena tidur 8 jam. Tak payah bangun untuk buat kerja. Okay, so kena jaga kualiti tidur dan juga peredaran udara juga. Okay, so bila you susah nak tidur, contohnya ada kawan yang memang ada masalah tidur yang lena kan. So you boleh cuba tutup lampu. Semua bilik you tutup lampu supaya you punya badan boleh menghasilkan melatonin. So melatonin adalah merupakan kita panggil pil tidur yang natural. So itu melatonin dia akan membantu kita untuk tidur dengan lena. Okay, so that's why bila kita tidur jangan ada lampu. Itu memang terbaik. Okay, you boleh tidur dengan sangat bagus. Okay, yang ketiga kita boleh buat latihan. Praktis apa? Praktis buatkan aktiviti harian supaya kita punya otak ada peluang untuk berfikir. Apa tak? Kita kena praktis otak kita untuk mengingat, berfikir, mentafsir macam itu. Banyak benda yang ada strategi.
supaya otak kita guna selalu kan. You memang boleh elak daripada penyakit Alzheimer. Sebab apa? Kadang-kadang you dengar tak orang yang lepas pencen. Saya dengar banyak tahu, lepas pencen saja terus duduk dalam rumah tak buat apa-apa. Terus jadi nyanyuk. Jadi ada penyakit Alzheimer. Lama-lama organ merosot. Lepas tu meninggal dunia. Macam itu. So that's why sangat bahaya. So kita kena make sure kita memang otak asyik digunakan. So kita boleh buat apa? Contohnya kita main catur. Bila main catur, game catur kan, kita kena fikir strategi. Betul tak? Lepas tu kita menari. Kita menari kan, kita perlu ingat itu step, betul tak? Kita kena buat main game yang perlu strategi. Jangan main itu game yang set macam tu. Tak perlu otak fikir punya. Jangan. So kita kena main. Okay, kena guna otak kita. Main puzzle, Monopoly kan. Jadi speaker, betul tak? Main buat business forever ke? Supaya kita selalu guna otak kita. Buat slide, betul. Setuju. Lepas tu yang keempat adalah apa? Paling penting adalah pemakanan kita. Okey, kita kena jaga diet yang seimbang. Okey, macam sekarang KKM selalu wow-wow kan suku-suku separuh. Betul tak? So kita nak diet, kita nak kuruskan badan, kita pun kena jaga suku-suku separuh. Siapa kat sini kan memang setiap hari ada amalkan suku-suku separuh. You tulis SSS dalam chat room. Ataupun ada siapa-siapa yang baru mula rasa macam nak mulalah SSS ni, suku-suku separuh ni. Memang bagus tau bila kita amalkan suku-suku separuh sebab dia membantu kita belajar pasal kuantiti. Kita nak belajar pasal kuantiti. Sekarang kita tak takut you tak makan. You memang ada makan. Tetapi masalah adalah betapa banyak you makan. Cukup atau tak cukup. Itu sangat penting. So Bel nak share sikit apa yang Bel amalkan setiap hari sebab Bel memang ada eczema. Bel memang genetik eczema. So badan saya memang senang radang. Bila badan saya stres, radang, badan dalaman kita radang, dia akan keluar kat kulit saya. Eczema saya akan naik. So that's why I kena jaga I punya pemakanan setiap hari supaya saya tak ada masalah keradangan dan kulit saya boleh licin-licin setiap hari. So macam mana kita jaga? Kita jaga suku-suku separuh. Sebenarnya sangat senang saja. Okay? So macam mana kita jaga? Okay, suku adalah apa? Suku kita punya karbohidrat. Suku sebesar kita punya tumpuk tangan. Setiap hari setiap orang tumbuk lain. Ada yang besar, ada yang kecil. Betul tak? So you tengok you punya tumbuk. You punya tumbuk besar macam ni, maknanya nasi you kena macam ini saja. Lepas tu protein. Protein adalah apa? Daging, susu, ikan, taufu, kacang. Ini protein. Protein pun suku. Suku maknanya sebesar kita punya tapak tangan. Tapak tangan tak masuk jari ya, tapak tangan ini sebesar ini dan setebal ini. Maknanya bila you nak makan ayam, you cari ayam sebesar tapak tangan, setebal you punya tapak tangan. Apa? Okey. Separuh ialah apa? Separuh adalah sayur. Sayur-sayuran dan juga satu buah-buahan. Okey, so ini adalah suku-suku separuh. Separuh adalah satu kita takung. Kita dua tangan kan, kita takung. Ini adalah separuh, pinggang adalah sayur-sayuran. Okey. So ramai orang cakap, you cakap senang lah, betul ke you boleh amalkan? Okey, saya pun bukan, kita pun bukan perfect. We are not perfect. We are only human, betul tak? So, kita pun cuba amalkan. Okay, apa berlaku? So, bila kita cuba amalkan, boleh sebenarnya. Okay, terutamanya bila kita masa MCO kan, kita semua orang jadi macam pandai masak, betul tak? Semua orang jadi macam tukang masak kat rumah kan. So, you tengok apa yang Bel makan. Ini semua gambar Bel masak tau. Bukan I cari dalam Google, I ambil sini kasih you tengok, bukan. So apa yang saya cakap, saya amalkan dan saya share bagi anda. Okay, sebenarnya boleh. Boleh je. You tengok protein. So ini makanan dua orang, saya dengan suami saya. So nampak tak ikan satu ekor. So suami separuh, saya separuh. Lepas tu nasi suku. Sayur memang separuh. Banyaknya sayur memang dahsyat. Ramai orang tengok sayur saya memang takut. Lepas tu kadang-kadang saya ada sup. Lepas tu I makan buah-buahan. Nampak saya makan dragon fruit satu. Memang kenyang gila. So macam inilah saya makan. Okay. Lepas tu hari Selasa pula makan ayam.
Nampak? Hari semalam I makan ikan, hari ni I makan ayam. Nantilah sabar ada ayam. Ayam, nampak? Ayam kicap. Lepas tu sayur pun 1 pinggan, nampak? Lepas tu saya buat sup seaweed. Taufu pula I letak tambah protein kan. Lepas tu suku nasi. Lepas tu 1 buah-buahan, buah pear I makan. Lepas tu hari Rabu pula I makan apa? I makan daging. Daging cincang, masak kicap. Lepas tu petai, petai sambal ikan sambal ini udang kering. Ini favorite aku ni. Lepas tu sayur sepinggan lagi. Nampak? Memang banyak sayur. Lepas tu mangoes I makan 1 pinggan. Okey, lepas tu esok hari pula Khamis pula I makan balik ikan. Nampak tak? I makan balik ikan seorang seekor. Lepas tu sup sayur, lepas tu nasi suku dengan buah kiwi. Begitu. Bandai kan aku masak je, lantak je. Masak kasih dia dah siap dah, angkat je. Okay, lepas tu hari Jumaat makan apa pula? Makan sotong. Makan sotong, kunyit, tambah sayur sikit, bawang sikit. Goreng kasih dia dah siap. Lepas tu sayur sepinggang. Lepas tu makan durian. So nampak tak? Ramai orang kata jangan makan durian. Durian tu tak bagus. Durian tu manis. Durian adalah buah-buahan juga. Boleh je makan. Tapi yang penting jaga apa? Tadi I cakap perkataan penting tu. Jaga kuantiti dia. Nampak tak? So that's why kuantiti kena jaga kalau sehari 3 ulas. 3 ulas durian tu okey. Okey je 3 ulas. Jangan lebih-lebih lah kan. Terutamanya kalau you ada kencing manis lagi lah you kena jaga kan. Okey. Hari Sabtu pula makan ayam kentang kicap manis, kicap hitam. Lepas tu saya cauliflower tambah udang sikit. Lepas tu buat orange macam tu. Hari Sabtu Sabtu Ahad malas lah nak masak. So pergi tapau. Suami cakap nak makan nasi ayam, tapau nasi ayam. Nampak? So ini memang out lah. Nasi saya memang terlalu banyak. Ini nasi memang out. So saya nampak kalau kita tapau, kita makan nasi ayam kan, protein memang cukup. Karbohidrat memang cukup. Tapi you tengok aku punya sayur, 2 biji je timun. Macam mana nak cukup? Timun 2 biji. That's why selalu I tanya orang, you makan tak sayur? Dia cakap makan apa? Makan timun. Berapa ketul? 2 ketul. Masya Allah, aku cakap, mana cukup? Kita kata nak separuh, bukan nak 2 cubit. Bukan. So, kita kena cukupkan kuantiti tu. Nampak tak? So, lepas tu, I tanya, selain timun, apa you makan? Dia kata, ulam. Lepas tu, ada lagi. Tak ada dah. Ulam dengan timun. 2 je dan sayur je. I cakap, ayo, tak boleh. You kena berbagaikan sayur. Kita kena berbagai protein, berbagaikan sayur-sayuran yang kita amal setiap hari dan juga berbagaikan buah-buahan. Jangan asyik-asyik orange je. Jangan asyik-asyik itu petik je. 7 hari petik. Betul tak? 7 hari orange. 7 hari apa benda? Aku cakap nangka kan, janganlah macam tu. So kita kena berbagaikan supaya kita punya khasiat dia cukup lengkap. Nampak? So nampak tak apa yang Bel amalkan? So sebenarnya boleh tahu. Kita masak untuk anak-anak kita pun sebenarnya kita macam ini supaya anak kita belajar dari kecil-kecil dah pandai cari makanan yang patutnya. Macam itu. Sebab apa kita kena makan berbagai? Supaya kita punya khasiat yang kita bekalkan ke badan kita cukup. Kita perlukan 7 nutrisi. Karbohidrat, lemak, protein. You kena hafal ni. Vitamin, mineral, air yang cukup dan juga 30 gram serat. So kalau you nak make sure 30 gram serat cukup, vitamin cukup, mineral cukup setiap hari, you kena makan 3 jenis sayur dan juga 2 jenis buah setiap hari. Siapa ada di sini yang boleh makan macam ini setiap hari? 3 mangkuk sayur, 2 buah portion. 2 portion buah. Siapa boleh? Tulis saya. Saya pun tak boleh. I cakap jujur, saya pun tak boleh. Kadang-kadang saya hanya 2 portion, 2 mangkuk sayur, 1 buah je saya boleh. Saya memang negatif 2 lagi. Tak cukup lagi 1 sayur, tak cukup lagi buah 1. Itu sebabnya kenapa kita perlukan, you tengok tak ada seorang yang boleh, betul tak? Cakap jujur. Tak boleh. Itu sebab kenapa di dunia ini ada suplemen. Kenapa saintis keluarkan suplemen. Kenapa doktor-doktor pergi kaji
suplemen. Sebab dia sudah tahu kita makan punya memang tak cukup. Everyday tak cukup punya, memang negatif punya. Memang hutang punya, hutang banyak tau. So that's why kita perlukan suplemen untuk supply komponen yang kita tak cukup ke dalam badan kita supaya badan kita boleh kekalkan sihat. Nampak? Itu sebab kita perlukan aloe vera gel. Kita perlukan minyak ikan. Kita perlukan super green. Kita perlukan suplemen. Kita perlukan pea pollen. Nampak tak? Okay? So kita perlukan banyak suplemen supaya khasiat yang kita makan tu lengkap. Kenapa nak lengkap? Sebab you tengok kan, kita makan protein. Orang cakap apa? Nak kulit cantik. So kita makanlah protein. Kan? Bila kita makan protein, tapi you tak makan vitamin C. You tak makan buah-buahan. You tak minum susu. You tak ada kalsium. You tak pergi senaman. Macam mana ini protein boleh jadi collagen? Dia tak boleh jadi collagen. You makan, dia keluar. Tak dapat pun jadi kulit toy. Tak ada. Itu sebab kulit you jatuh. Nampak? Bila kita makan vitamin A, D, E, K, ini semua adalah lalut lemak punya vitamin. Tapi kalau you tak makan lemak, you tak makan minyak ikan, you tak makan minyak zaitun, badan you tak boleh nak serap minyak vitamin ini. So macam mana nak serap? Tak boleh. Nampak tak? Kita kena ada lemak. So bila kita nak vitamin D, orang cakap kita nak vitamin D. So kita perlu apa? Kita perlu sinar matahari, kita perlu minyak. Baru dia boleh jadi vitamin D. Untuk badan kita guna. Nampak tak? Kan? Bila kita minum susu, tapi kita tak makan vitamin D, C, E, magnesium dan kita tak bersenam, macam mana kita punya kalsium boleh diserap? Tak boleh. Itu sebabnya kita perlukan pemakanan yang lengkap. Kita perlukan suplemen supaya bila kita makan suplemen, kita punya badan boleh dapat semua khasiat mineral, vitamin yang kita perlu. So, dia punya boleh serap dalam badan kita, baru kita boleh jadi sihat. Macam itu. Nampak tak? So, that's why sangat penting tau. Kita kena faham kenapa kita kena makan suplemen sebelum kita makan. Okay, so next kita tengok nutrisi untuk otak kita. Okay, otak kita dia perlukan 2 bahan mentah. Tadi dah Bel dah cakap kan, bahan mentah kita perlu apa? You tengok otak kita macam tauhua, warna putih-putih, berminyak macam itu kan. Otak kita dibina daripada protein dan juga lemak. Ini 2 adalah bahan mentah dia. Okay, so protein yang betul dan lemak yang cukup, baru kita punya otak boleh sihat. Okay, so suplemen yang boleh membantu adalah Forever Light dan juga minyak ikan dan minyak zaitun. Minyak yang bagus. Ini adalah bahan mentah dia. Okay, so you tengok kan, kenapa kita perlu protein? Sebab protein dia adalah untuk membina otot kita, kuku kita, bulu kita, kulit kita, organ kita tahu. So bila you tak cukup protein, apa berlaku? Kulit you tak boleh bina collagen. Dia sudah tak ada elastik. You pegang you punya kulit, dia tak ada rasa toy. Tak kenyal, dia jadi kendur. Nampak? Lepas tu apa berlaku? Dia jadi gemuk air. Sebab you tak cukup collagen, itu tempat kosong, dia akan diisi dengan air. So itu sebab kenapa ramai orang gemuk air. Sebenarnya punca dia adalah tak cukup protein. Nampak tak? Lepas tu kenapa kita radang sendi? Tulang rawan kita sudah tak ada, itu tulang rawan dia krak. Bila kita jalan dia krak. Nampak tak? So dia lama-lama dia jadi radang sendi, sakit sendi. So kita perlukan protein supaya badan kita boleh membina tulang rawan untuk protection kepada kita punya tulang-tulang kita. Nampak? So protein sangat penting untuk baiki otot. Lepas tu untuk stabilkan imunisasi, untuk baiki hormon kita dan juga untuk bekalkan tenaga untuk kita, badan dan juga otak kita. So that's why protein sangat penting untuk otak kita tau. So you nampak berapa banyak protein? Kan tadi I cakap kuantiti sangat penting. So kita at least satu hari perlukan at least 1 portion. Paling bagus 3 portion. Tak boleh lebih daripada 5 portion. Dia tak bagus untuk kita punya buah pinggang. Okay, so macam mana kita nak tengok berapa portion? Apa sumber protein yang kita boleh ambil? Ikan, daging, kacang, telur, susu. Hafal ini 5 benda. Ini 5 adalah sumber protein yang you boleh ambil setiap hari. Okay, ikan, daging, kacang, telur, susu. Hafal. Okay, berapa banyak 1 portion? Kalau you makan ayam, 1 tapak tangan adalah 1 portion. Macam tadi kita cakap, daging ke, ayam ke, ikan ke 1 portion.
Okey, kalau telur 2 biji adalah 1 portion. Kalau susu 250 ml adalah 1 portion. So you boleh nampak. So paling bagus adalah 3 portion. So sekarang you fikir, you satu hari ini you makan apa? Daripada pagi sampai sekarang, you sudah makan berapa portion protein? Tulis dalam chat room. So you tengok kan, cukup tak 3 portion? Kalau tak cukup, apa you kena buat? You kena make sure you ada minum Forever Light. Sebab Forever Light adalah daripada kacang, susu kacang. Okay? So Forever Light ini ya, satu scoop, dia sudah bekalkan 13 gram protein. So you nampak tak? Baru 1 portion protein you makan. Memang tak cukup. Badan kita tak cukup protein, memang banyak masalah nanti keluar. Okay? So kalau you makan satu susu ini, maknanya sudah 1 portion, nampak tak? So you sudah ambil 13 gram protein dan dia punya kalori sangat rendah, 96 kalori saja. 18 jenis vitamin, mineral, dia ada banyak vitamin, magnesium, iodine, zinc, iron, semua ada. Lepas tu dia ada apa? Enzim aminotin, sebab dia membantu supaya ini protein boleh dipecahkan kepada amino acid supaya badan kita boleh serap dengan sangat bagus. Nampak? So that's why ini protein susu kan, bukan saja dia ialah sumber protein yang bagus tau, tetapi dia merupakan sumber vitamin B kompleks yang sangat lengkap. I bagi tahu you, kalau you tahu ini ilmu kan, sebab vitamin B ya sangat penting. Dia boleh membantu tambah metabolisme. Okay? Di dunia ini hanya ada 8 jenis vitamin B. Okay? B1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12. Okay? You boleh ambil gambar ini. Ini benda. Okay, you tengok B pollen kita memang lengkap 8 jenis vitamin B. Royal jelly 7 jenis. Forever Light juga 8 jenis tau. So that's why kalau you tak cukup darah ke ataupun you jenis metabolisme sangat rendah, you ada masalah kuku selalu cabut ataupun tak kuat, ataupun you memang jenis tak cukup besi, sejuk sangat punya orang kan, you memang kena amalkan vitamin B kompleks. I bagi tahu you, di luar kan banyak farmasi jual vitamin B kompleks, tetapi dia tak bagi you kompleks pun. Tak cukup 8 jenis pun. Termasuk satu company suplemen yang sangat famous, A.Way. I pergi tengok dia punya vitamin B kompleks, dia hanya ada 7 jenis saja. Tetapi Forever punya pollen dan juga Forever Light sudah 8 jenis. Memang sangat powerful, you tahu tak? So that's why you kena makan benda ini, okay? Best ke tak best Forever? Okay, semua vitamin B lengkap untuk you. Okay? Yang kedua, sumber bahan mentah untuk otak adalah apa? Adalah lemak. Lemak sangat penting. Ramai orang cakap, takut makan lemak nanti jadi gemuk. I bagi tahu you, kalau you tak makan lemak, lagi gemuk. Apa berlaku? You tengok, kalau you tak makan lemak, you punya badan tak boleh nak membina sel. You tak boleh nak bina hormon. That's why you punya hormon jadi tak balance, tak tatang uzur. Ramai orang perempuan tak makan minyak punya, lama-lama jadi kurus. Lepas tu hormon tak balance, tak tatang uzur. Memang bahaya tau. So memang kena makan minyak. Okay, lepas tu kita kena kalau tak cukup lemak, kulit jadi kering. You tengok kulit you sekarang. Kering ke tak? Kalau you buat macam ini, kering. Maknanya you punya lemak tak cukup. Yang ketiga, badan you akan membina lagi banyak kolesterol bila badan you tak cukup. So that's why you kena cukupkan lemak. Okay, satu hari at least 30 ml punya lemak. Okay, lebih kurang dalam 3 sudu minyak, 3 sudu makan, 3 sudu tu. Kalau you ada amalkan minyak zaitun, you boleh letak minyak zaitun, okay, dalam nasi you makan. Jangan minum. Okay, letak dalam nasi, letak dalam sayur, makan. Okay, ataupun you amalkan Forever punya Artixi. Itu paling senang. Okay, you tengok kan, kenapa sekarang ramai orang sakit stroke. You tengok setiap jam, satu jam sudah ada 5 orang stroke. Kenapa? Sebab salah makan minyak. Minyak yang bagus tak cukup. Tak cukup minyak yang bagus. Nampak tak? So, kena jaga. So, ramai orang sudah tahu omega 3 adalah lemak yang kita wajib makan setiap hari. Sebab apa? Sebab ini omega 3, dia adalah asid lemak yang wajib, EPA dan DHA. Dan dia tidak dapat dibina oleh badan. Maknanya kita kena melalui pemakanan. Okay? Sebab ini DHA, dia boleh membantu untuk mata, otak dan sistem saraf.
Nampak tak? So that's why you nak elakkan penyakit nyanyuk, you kena makan minyak ikan. Okay, omega 3. Lepas tu dia bagus untuk penyakit kardiovaskular, sakit jantung, penyakit kudis, penyakit kulit macam eczema saya. Okay, dia sangat bagus untuk anti radang dan mengawal berat badan kita dan juga make sure kita punya hormon adalah seimbang. So that's why minyak yang bagus dia sangat penting tau. So kena masukkan dalam kita punya pemakanan setiap hari. Okay, you tengok kan banyak sangat orang ataupun suplemen ataupun banyak sangatlah minyak ikan di pasaran. Tetapi banyak juga minyak ikan yang tidak mematuhi standard. Ada yang tambah minyak salad dalam tu, kapsul. So that's why kita kena jaga-jaga semasa memilih. Okay, so kenapa kita nak memilih Arctic Sea Forever Living? Okay, first, sebab kita punya Arctic Sea adalah kombinasi minyak ikan, omega 3, minyak zaitun, omega 9 dan juga vitamin E. Okay, so ini minyak ikan dan zaitun kan, dia punya nisbah adalah nisbah yang sangat cantik. Okay, dan juga dia punya EPA dan DHA adalah nisbah yang terbaik 3:2. So bila kita amalkan ini setiap hari kan, badan kita boleh serap dengan sangat bagus dan dia tidak membebankan kita punya jantung. Okay, so kalau you ada masalah kolesterol tinggi, you boleh makan bersama dengan thyme. Okay, garlic thyme, forever punya garlic thyme, dia boleh membantu. Okay, so kita punya ikan memang daripada ikan laut dalam. Okay, kita lihat kenapa Bel cakap Arctic Sea Forever ni memang sangat bagus. Okay, kita lihat. Kalau rumah you memang ada makan minyak ikan, okay, you boleh buat ini demo juga. Okay, apa you guna? You nampak minyak ikan satu X brand yang ini. Dia tulis ada 1000 mg juga. Okay, lepas tu ini kaca gelas kaca adalah kita punya saluran darah. So ini polystyrene dia umpama lemak kita. Bila kita punya lemak jahat LDL terlalu tinggi, HDL tak cukup, so kita punya LDL dia akan melekat di dalam saluran darah kita. So kelamaan kan saluran darah jadi sempit. Betul tak? So darah akan mengepam, jantung kita perlu pam lagi kuat. Okay, nampak tak? That's why tekanan darah tinggi. So bila kita setiap hari kan makan goreng-goreng, semua benda ni kan, dia masuk dalam badan kita. So, ini air panas adalah umpama kita punya darah. Kita darah panas, betul tak? So, ini kita letak X brand punya minyak ikan. Yang sebelah pula kita akan letak Forever punya Arctic Sea. Minyak ikan campur dengan minyak zaitun. So, you tengok kan, apa berlaku? Kita masuk dalam. Kan best kan. So kalau rumah you memang ada minyak ikan daripada brand yang lain, you boleh cuba juga. So you nampak tak? Kita punya polystyrene lemak jahat dia sudah hancur. Nampak? So that's why bila kita nak memilih, kita kena pilih yang terbaik, yang memang ada hasil yang terbaik, yang memang janji ini produk di pasaran memang sudah lama, 43 tahun. Maknanya kita bukan tikus putih tau. Kita makan hari ini. Okay? Dan yang paling best adalah kan, father of omega 3, Dr. John Delbert, dia pun istihar. Okay, dia katakan Forever punya minyak ikan ini kan, memang ikan yang Arctic Sea yang bagus. Formula yang sangat bagus. Okay, ikan campur dengan minyak zaitun. Excuse me. Okay, yang kedua. Okay, nutrisi untuk otak adalah apa? Okay, adalah karbohidrat. So bila kita patut, kita boleh makan ubat gigi. Sekejap Okay. Alright, so kita tengok nutrisi yang kedua. Adalah apa? Adalah karbohidrat. Sebab badan kita perlukan tenaga. Tadi Bel cakap kan, otak kita perlukan tenaga. So tenaga ini dari apa? Dari mana? Dari karbohidrat dan juga gula. Okay, so apa produk yang memang membantu untuk bekalkan gula kepada otak? Aloe vera gel dan juga madu. Okay, so kenapa aloe vera sangat bagus? Kita jangan dengar Bel cakap, kita lihat.
Okey, kita tengok daripada third party. Okey, ini adalah laporan daripada Food and Agriculture Organization of United Nations pada tahun 96. Dia buat apa tahu? Dia buat kajian. Dia buat kajian membandingkan tumbuhan dan juga buah-buahan di seluruh dunia, dan dia dapati khasiat dalam lidah buaya adalah paling tinggi di dunia. Maknanya lidah buaya merupakan satu tumbuhan yang paling berkhasiat di dunia. Nampak tak? So ini adalah kajian mengatakan, bukan Bel cakap. Okay, you tengok aloe vera boleh membantu penyakit kencing manis. Kan? Lepas tu kan, you tengok ini sehari segelas aloe vera gel. Hidup sampai 104 tahun. Tak pernah jumpa doktor. Dan meninggal dunia pada usia 105. Minum aloe vera gel. Nampak tak? Jangan dengar bercakap, dengar orang cakap. Ini pesara accountant menggunakan lidah buaya semasa proses merawat kanser payudara. Nampak? Semasa buat kemo, amalkan aloe vera. Lepas tu ini merupakan testimoni sedunia dalam Guinness World Record. Dia tulis apa? Nenek kembar yang paling tua di dunia. Ini nenek emas dan perak. Mereka amalkan apa? Aloe vera. Hidup sangat panjang umur. Tak ada sakit punya. Ini pun kucing yang paling tua di dunia. Hidup sampai usia 30 tahun. Tak ada penyakit. Mati tua saja. Minum apa? Aloe vera. Nampak tak? So that's why aloe vera memang terbukti memang satu tumbuhan yang sangat ajaib, penuh dengan khasiat. Nampak? Dia punya khasiat dalam sini. So you nampak tak? Aloe vera sebenarnya dia ada gula. Apa gula dia? Glukosa dan juga fruktosa. Itu sebab kenapa kita cakap selalu kan, bila bulan puasa ataupun orang-orang yang jarang makan sarapan pagi, kalau you betul-betul tak boleh nak makan sarapan pagi kan, you minum dulu aloe vera gel sebelum keluar rumah. Sebab dia ada gula yang direct. Maknanya bila you minum, badan you terus boleh dapat gula. Supaya otak you dapat gula, ada tenaga, boleh tafsir, boleh guna ini tenaga terus. Nampak tak? Okey. Lidah buaya seperti ubat dalam pasu. Boleh dijadikan ubat sajian kecantikan. Tetapi kalau kita makan bersama dengan daun lendir yang kuning kan, dia akan merosakkan hati dan buah pinggang. Nampak tak? Itu sebab kita tak boleh makan apa yang kita tanam. Jangan. Okey? So apa kita buat? You tengok ini pun tulis apa? Dia kata minum aloe vera juice bersama dengan daun selama 2 bulan. Buah pinggang rosak. Imodin boleh menyebabkan cirit-birit dan kerosakan hati serta buah pinggang. So you nampak tak? Sudah banyak surat khabar dah bagi tahu you. Jangan tanam, potong, masak ataupun tanam kasih makan sendiri mentah-mentah. Jangan. Memang memudaratkan. Okay, so apa kita buat? Kita pilih daripada Forever Living. Sebab apa? Sebab Forever adalah peladang lidah buaya terbesar di dunia. Okay, so you kita tengok dia punya ladang memang cukup besar. Sangat-sangat besar. Kita lihat. Terus. Nampak ini ladang? Dia ada 3 biji ladang. Kalau kita kumpulkan ladang dia sebesar 2 biji Singapura. So memang sangat luas. Nampak tak? Semua besar-besar punya. Dan dia masukkan dalam ini teknologi kan. Dalam masa satu saat, itu daun lidah buaya akan asing daripada itu imodin. Supaya kita boleh makan selamat. Tak ada imodin, tak ada toksik, tak ada bisa. Okey, terus daripada ladang, masuk dalam botol kuning. Terus hantar ke seluruh dunia, 160 buah negara. Tanpa orang tengah. Direct terus daripada kilang. Kita tak ada orang tengah. Bukan kontainer sampai ke Malaysia baru packing. Tak ada. Terus di USA sudah packing bagi you. So Forever memang sangat powerful punya company tau. Bukan company biasa-biasa yang menghasilkan produk yang memang quality untuk kita. Ada music ke? I pun tak tahu ada music ke tak.
Okay, so memang kita tahu aloe vera banyak jenis, ada 400 jenis. So kalau you tanam sendiri, you tak tahu apa jenis yang you tanam. Tak payah sibuk tanam, tak payah. Itu tanam untuk cantik sudah. So Forever sudah pilih untuk kita kan, Aloe barbadensis Miller, khasiat yang paling tinggi punya spesies untuk kita. Okay, dan kita adalah 60% monopoli seluruh dunia tahu. So memang satu company yang cukup besar. So kita boleh jaga harga dan juga kualiti. Okay, so that's why you jangan risau oi, potong kuning ni kan mesti mahal. Kan, you jangan risau sebab kita paling besar. So that's why aloe vera memang sangat bagus untuk apa? Untuk kesihatan usus, menggalakkan pembuangan air besar sebab dia ada banyak fiber dalam. Lepas tu dia boleh stabilkan pH, menggalakkan metabolisme, membantu pencernaan, penyerapan dan paling penting sekarang adalah dia boleh membantu sistem imunisasi kita. Sebab bila kita punya gut, kita punya gastrik, kita punya perut dan usus sihat, baru kita punya sistem perlindungan badan kita boleh sihat. Macam sekarang banyak case kan, COVID lah, influenza lah, monkeypox lah, macam-macam, betul tak? Semua ini adalah sentui, panggil apa? Dia adalah spesifik kita punya immune system. So kalau immune system you stable, you memang cepat boleh sembuh. That's why kalau you immune system tak stable, sangat low punya, so you akan demam sejuk, demam panas, macam tu. Lama pun tak sembuh-sembuh. So that's why you kena sangat banyak minum aloe vera gel untuk jaga kita punya perut dan juga usus besar supaya dia punya keadaan sihat, baru sistem badan kita boleh sihat. Okay, so sini ada satu demo pasal kita punya aloe vera. Okay. Mungkin ada kawan-kawan yang tak pernah tengok, betul tak? So Bel akan ceritakan. So kita nampak ada gelas kat sini kan, gelas kosong. Lepas tu kita akan letak air kosong. Air kosong macam kita punya badan baby. Badan baby kita kan memang sihat, bersih saja. Betul tak? Masa kita baby, kita makan apa? Makan susu mak saja, betul tak? Badan kita sihat, bersih saja. Tetapi bila kita setiap hari kan, kita makan macam-macam. Kita makan apa? Kita makan fast food. Kita makan benda goreng-goreng. Betul tak? Kita makan coloring. Betul tak? Color-color, kita makan manis. Benda yang buatan dalam tin. Betul tak? Setiap hari kita makan. So macamlah ini air yang warna hitam, dia akan masuk dalam kita punya badan setiap hari. You tengok. Kan every day kita makan. So sehinggalah kita usia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kita punya usus akan serap semua apa yang kita makan tahu setiap hari ni. Sehingga you tengok you punya usus kotor tak? Sudah kotor. So bila usus you kotor kan, you fikirkan masa ini bila you makan suplemen kan, badan you boleh serap tak? Bila usus you kotor. Kita fikir logik. Kan? Kita fikir logik. Macam badan kita berpeluh. Busuk, bau ketiak. Betul tak? Masa ini bau busuk kan, kita pergi spray minyak wangi kan. Boleh tak? Wangi. Tak boleh. Sama juga usus kita. Bila dia kotor, you bagi suplemen, dia tak boleh serap. So apa kita perlu buat? Kita perlu bersihkan kita punya usus dengan aloe vera gel supaya dia bersih. Masa inilah kita bekalkan dia suplemen. You nak bagi dia madu ke, susu soya ke, gamat ke, sarang burung ke, minyak ikan ke, apa-apa je. Baru kita punya badan boleh serap. Nampak tak? Itu betapa pentingnya kita kena ada satu konsep yang betul apabila kita makan suplemen. Nampak? Okay? So kita kena cuci dengan aloe vera. Okay, lepas tu yang kedua, karbohidrat, gula yang lengkap untuk kita punya tenaga untuk otak adalah madu. Madu memang kita tahu kan, kalau orang Muslim, setiap orang Muslim punya rumah kan, wajib kena ada madu. Betul tak? Demam ke, sakit ke, semua kita guna madu. So sekarang kita boleh guna madu untuk ganti gula. Dan kena jaga-jaga, sekarang banyak madu tiruan kat luar. Ada yang memang madu campur dengan apa? Air sirap. Betul tak? So that's why kita kena jaga. Okay, so kalau kita pilih Forever Living memang selamat. Sebab apa? Sebab Forever dah 43 tahun. Sudah sangat tua tau. So kalau ini syarikat yang begitu tua, dia punya produk tak bagus kan?
dia tak ada kualiti tinggi, dia tak boleh stay dalam pasaran berapa lama. Betul tak? So madu forever ini kan memang dia daripada kurun Spain, okay? Dia punya air ya memang sangat sedikit. That's why dia memang sangat pekat. So that's why kita boleh bekalkan tenaga yang sangat semula jadi, menyokong, meningkatkan sistem imun. Macam sekarang, membantu penghadaman, lepas tu dia ialah pengganti gula putih yang sangat selamat. Mudah dicernakan, diserap. Okay? Sangat sesuai untuk kanak-kanak dan juga orang tua. Okay? Kalau ada orang yang ada anemia, so you boleh amalkan madu forever ini. Okay? So selain you minum, you juga boleh buat makanan. Buat ayam ke, buat ayam pula. Bakar ayam ke, buat biskut ke, buat air minuman ke, buat sarapan. Semua boleh. Okay? Yang ketiga adalah apa? Kita punya otak, kita memerlukan antioksidan. Sebab apa? Bila kita keluarkan banyak signal, kita banyak sangat guna otak kan. Kita punya otak akan oxidize juga, you tahu tak? So kita perlukan banyak antioksidan. So antioksidan yang semula jadi kita boleh nampak di sini adalah aloe vera gel, ada 3 perisa, kita ada pomestin dan juga vitamin C. Absorbency supaya dia boleh jadi antioksidan untuk otak kita juga. Okay, so pomestin memang dia memang best. Dia ada 7 buah-buahan yang tinggi antioksidan. Okay, macam ini, delima, manggis, beri biru, lidah buaya, ekstrak biji anggur, pear, beri hitam, raspberry. Ini semua merupakan buah-buahan yang memang bermusim. Dan you susah sangat nak cari semua buah ini pada masa yang sama. Tetapi forever dia boleh buat 7 buah-buahan ini dalam kita punya pomestin. Kalau you pernah minum ini pomestin kan, memang you akan rasa sangat, bila you minum, you rasa sangat fresh, cukup tenaga. Lepas tu kalau wanita kan, bila you minum kan, you akan nampak you punya uzur kan, memang sangat lawas punya. Siapa memang suka pomestin ini? Setiap hari saya memang tambah pomestin dalam aloe vera gel. So dia memang sumber vitamin C yang sangat baik, kaya dengan antioksidan, meningkatkan kita punya sistem imunisasi kita. Okay? Yang kedua adalah absorbency. Absorbency yang forever punya sangat special. Sebab apa? Sebab kebanyakan vitamin C di pasaran kan, you boleh nampak adalah 500 mg, 1000 mg. Betul tak? Saya baru cuba sedap betul. So you tengok kan, sebenarnya kita satu hari kita perlu berapa mg punya vitamin C. You tengok, remaja kita perlu 65 mg saja. Dewasa 70 mg. Kalau wanita mengandung tinggi sikit 80 mg. Kalau orang yang merokok lagi perlu tinggi. So you tengok forever punya kan, dia hanya 60 mg vitamin C. Okay? Dan dia sudah campur dengan bioflavonoid yang semula jadi supaya dia slow release. Dia boleh simpan dalam badan kita at least 3 hingga 4 jam. Bila badan kita perlu, dia akan release. Kalau tidak, vitamin C kan dia lalut air, betul tak? So dia akan ikut kita punya kencing, air liur, peluh, dia akan keluar. So that's why kita tambah oat brain supaya dia boleh simpan dalam badan dalam masa yang lebih panjang. Okay? Alright, so you tengok kan, ini adalah apa yang Bel sebut tadi kan, semua adalah pasal segitiga kesihatan. So Bel tak akan cerita benda ni. So kalau anda tak pernah tahu pasal segitiga kesihatan macam mana kita nak makan, so Bel galakkan anda untuk pergi ke YouTube cari kesihatan segitiga daripada Olive. Okay, supaya you faham betul-betul kan kenapa dan cara kita amalkan suplemen dengan cara yang betul. Sebenarnya sangat jimat, you tahu tak? Okay, so hari ini kan Bel nak share adalah pasal kesihatan otak. So apa yang kita perlu? Kalau contohnya you punya family sudah ada penyakit Alzheimer, okay, you boleh bagi mereka makan suplemen supaya mereka boleh tambah lagi khasiat dan mengelakkan otak mereka jadi semakin teruk. Okay, ataupun kita nak mencegah, kita boleh amalkan package ini, kesihatan otak. Okay, so ini semua produk sekali kan, harga semua memang Bel dah tulis kat sini. Okay, kalau untuk kawan-kawan yang belum lagi ahli kan, okay, harga anda adalah 700 lebih. So kalau anda nak mengamalkan produk Forever dengan harga lebih murah, anda boleh join ahli, masuk ke ahlian. Hanya RM90 untuk seumur hidup dan anda boleh dapat 5% discount. So you punya harga akan jadi semakin murah. So kalau sudah ada VIP, boleh tak kalau kat sini ada kawan-kawan yang sudah VIP kan, boleh tak tulis VIP
Sudah VIP ataupun ke atas punya. So you boleh enjoy ya menggunakan produk Forever dengan harga 30%. So you boleh nampak kan sebenarnya kan you sangat jimat tau. Hampir RM200 you jimat. Sebab bila kita amalkan suplemen, kita bukan makan sebulan. Kita memang istiqomah. Macam Bel makan 20 tahun. Itu sebab kenapa orang cakap, macam mana nak jaga kulit cantik, macam mana nak jaga bentuk badan yang memang slim, fit, macam mana kita kena istiqomah. So bila kita istiqomah, bukan sebulan, 2 bulan, kita setiap hari. Sampai hari ini 20 tahun Bel makan. So that's why kalau hari ini you nak jimat, okay, Bel share satu cara jimat menjimat. Sebab 20 tahun lepas, saya nampak ini benda. Saya nampak saya nak makan ini dengan istiqomah setiap hari. So, saya pun fikir, apa cara supaya I boleh dapat harga lebih murah. So, anda boleh guna ini package. Sebab ini package kan, ialah promotion bulan ini tau. Sampai 31 Julai saja. So, kita tinggal saja beberapa hari ya, promotion. Sebab biasa kalau kita nak jadi 30% diskaun, kita perlu bayar 1,800 lebih. Tetapi hari ini, promotion, you hanya perlu bayar 1,400 lebih sahaja. Anda sudah boleh dapat 9 botol aloe vera gel, 3 botol Arctic Sea dan 3 botol Absorbent Sea Forever. Okay? So, bila anda sudah ambil ini package kan, tahniah tau. Sebab anda boleh tambah pomestin, madu dan juga susu soya Forever Light Forever tadi kita share. You sudah boleh dapat 30% diskaun seumur hidup. Sampai you tak hidup. Gitu. So that's why ya, ini memang satu package yang cukup jimat menjimat lah. Dan memang sangat berbaloi. Sebab Bel sendiri dah makan 20 tahun. Okay, saya memang sangat puas hati. Okay, so you tengok saya dulu sekali lagi kalau untuk kawan yang lewat masuk tadi kan. Okay, you tengok muka jerawat, lepas tu eczema. Tapi you tengok sekarang memang kulit saya memang saya sangat bersyukur tau. Boleh shining. Sebab ini memang tak ada bedak tak ada makeup. Sekarang I jarang makeup dah. Okay, so tapi kulit okay. Sangat memuaskan lah. Okay, so that's why di Forever kan sebenarnya kalau kita nak sihat, nak cantik, apa-apa saja kita nak yakin diri kan, kita kena mula dari diri sendiri. Kalau kita sendiri tak mula, kita tak pergi ikhtiar, kita tak cuba, kita was-was, kita tak akan dapat result yang bagus, betul tak? Macam kita menabung tau. Kita menabung, kita kena setiap hari buat punya. Kan? Setiap hari RM1 kan? Lama-lama you punya tabung akan jadi penuh. Sama juga dengan badan kita. Kalau setiap hari you menabung vitamin, mineral, khasiat. Every day you tabung. I bagi tahu you 10 tahun kemudian kan, badan you akan thank you kepada you. Sebab you mula menabung 10 years ago. Bila tiba-tiba you ada sakit, okay, bila Choi tiba-tiba sakit, badan you akan lagi cepat sembuh daripada orang lain yang tidak menabung. Ini memang true. Sebab apa? Sebab Bel pernah kena COVID sebelum vaccination. Tetapi saya sangat bersyukur semasa saya COVID quarantine kat rumah 14 hari, nasib baik tak mati. Lepas tu masih lagi boleh buat kerja. Masih lagi boleh berniaga, boleh bercakap, boleh buat kerja, sapu rumah, basuh kain dengan tangan, boleh memasak 3 kali sehari, jaga suami, masih lagi boleh buat. So memang I sangat bersyukur sebab saya menabung sejak 20 tahun yang lepas. Ini adalah satu memang fakta lah, memang betul-betul true story so memang kita kena jaga. So untuk kawan-kawan hari ini yang baru saja masuk Zoom, okay, mungkin you tertarik dengan produk kesihatan yang kita ada. Tetapi di Forever kita juga merupakan satu peluang untuk you mencari kekayaan juga. Kesihatan kita nak, kekayaan kita nak, dan yang paling penting kita nak kebebasan. Sebab kalau kita tak sihat, kita tak kaya, macam mana kita nak bebas badan? Kita nak bebas hutang, bebas financial, kita nak bebas masa, betul tak? So kalau anda hari ini kan ada minat untuk tahu lebih tentang business Forever, anda boleh contact orang yang hubungi anda untuk join malam ni, okay? Dan you tanya dia macam mana untuk mulakan business di Forever dengan VIP pack yang Bel tadi cerita.
Sebab Bel sendiri pun mula guna produk sebab ada masalah kesihatan, masalah eczema. Saya mula dengan set VIP sebab saya nak guna. Tetapi bila saya gunakan, saya memang dapat menikmati. Okay, saya dapat enjoy dan saya rasa sangat berbaloi kita ambil set VIP ini supaya kita boleh sihat sendiri untuk family dan juga kita boleh dapat cari duit juga. Okay, so itu saja sharing daripada Bel untuk malam ni ya, sampai Kahak Sun sudah naik. Okay, siapa rasakan malam ini kan rasa sangat best, ada belajar sesuatu punya, you tulis saya suka macam itu. Okay, so mencegah lebih baik dari merawat tau. So jangan tunggu you sudah ada Alzheimer, sudah nyanyuk, sudah sakit kencing manis, darah tinggi, kanser, tak nak, kita tak nak. Kita jaga dulu, okay? Kita start menabung daripada hari ini, okay? Itu saja sharing daripada Bel. Saya nak ucapkan thank you lah untuk semua yang stay sampai sekarang. Sangat bersyukur semua boleh stay sampai sekarang. So saya serah balik, okay? Pentas saya kepada MC Kak Zah. Thank you semua. Okay, thank you Bel. Okay, macam mana dengan ilmu malam ni? Best ke best? Mestilah best kan, banyak ilmu yang kita dapat malam ni. Kak Zah sendiri pun banyak benda yang tak tahu tapi dah tahu malam ni. Macam mana nak jaga kita punya kesihatan otak. Okey. Tanpa akak rasa pun dah tak ada apa lagi yang nak dikongsi. Kita pun telah tahu macam mana apa punca kita punya masalah otak, macam mana kita nak menjaga otak. Bel dah terang dengan sedetail-detailnya. And then lagi satu, siapa-siapa yang nak Grab untuk jaga kesihatan dengan harga yang sangat-sangat murah, so boleh Grab set VIP. Kita hanya promosi sampai hujung bulan ni je tau. Jangan rugi, jangan terlepas peluang ni. Rugi sangat-sangat. Siapa yang tak Grab set promosi ni memang rugi. Sebab belum tentu lagi akan ada bulan-bulan yang akan datang. Ini memang sangat-sangat jimat. And then dengan set VIP ni bukan saja kita dapat makan untuk jaga kesihatan badan kita, juga boleh jaga kesihatan poket kita. Dengan set VIP ni kita boleh buat bisnes. Okey, siapa-siapa yang dah dapatkan set VIP ni boleh berjumpa dengan orang-orang yang menjemput anda masuk dekat sistem day hari ini. So dah tak ada apa lagi. Ada apa lagi tak, Bel? Tak ada Ada dah. Okey. Thank you Kak Zah, thank you semua. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Bel atas segala ilmu.